Tinggal je lah. Okay, Assalamualaikum. Kembali kita ke dalam podcast UMCast, di mana kita bersembang bersama dengan pakar-pakar daripada Universiti Melaya. So untuk hari ni kita akan bersembang mengenai virtual reality. So first time untuk kali ni kita kembali buat live. Sebelum ni kita dah buat live, lepas tu kita buat recording, dan sekarang kita buat live balik bersama dengan Dr. Afiqah daripada Fakulti Engineering Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya. So doktor, sebelum kita mula ni, orang kata better kita kenal-kenal dululah. Walaupun dah kenal sikit, kita nak kenal dengan lebih mendalam lah. Siapa tu Dr. Afiqah, lahir kat mana, tinggal kat mana, membesar kat mana, sekolah mana, time kecil-kecil. Kan doktor? Relax, tenang. First time saya buat live. First time buat live tak apa. Nanti lepas ni untuk masuk-masuk TV lagi bagus. Saya tengah tengok view tu berapa ni. Hai, dah banyak dah. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UMCast kerana menjemput saya untuk podcast campur UMCast jadi podcast. Kalau Kelantan kan? Podcast. Tak apa-apa kan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afiqah binti Hashim. Saya merupakan pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan. Saya bersekolah, berasal daripada Perak. Kalau yang mana tahu, Selama Perak, dia dekat Taiping, belakang Taiping, dekat pendalaman sikit. Dia dekat, kira nak pergi ke Pulau Pinang dah ke macam mana? Dia macam jalan 10 langkah Kedah, jalan 10 langkah Penang, jalan 10 langkah Perak. Memang kat dalam Perak. Tak, jalan kat dalam Perak lah. Kalau 10 langkah sampai Penang, 10 langkah sampai Kedah. Dekat sangat. Kenapa suka duduk sempadan tu? Tak fikir soalan dia tu. Random sangat. Random sangat. Memang kat situ lah, dari takdirkan di situ. Okey. Bersepadan lah. Sekarang ni tak bersepadan di mana-mana, tetap di Kuala Lumpur. Sepadan juga? KL Selangor? Dia confuse ni. Mana tak KL untuk PJ lah. Damansara lagi, KL lagi, PJ lagi. Keseluruhan identiti guys. Samalah. Siapa yang duduk? Okey, so doktor sekolah kat mana tu? Sekolah rendah? Sekolah rendah, saya bersekolah di sekolah kebangsaan apa ni? Cikgu saya dengar ni sedih dia. Jalan Menteri. Itu dekat dengan rumah. Saya pergi sekolah. Jalan kaki? Tak, mak saya hantar walaupun dekat. Tak percaya anak dia ke apa? Anak dia selalu melencong ke tempat lain? Tak mungkin berlaku. Sebab Okay. anak dia sangat behave. So lepas sekolah rendah lah kan? Sekolah rendah ni. Okey, lepas sekolah rendah, sekolah menengah kat mana? Sekolah menengah, selepas UPSR, saya tingkatan 1 di MRSM Lenggong. Lenggong Perak. Perak selama 3 tahun dan kemudiannya Duduk asrama lah? Asrama. Oh, MRSM tak ada tu Tak ada yang tak duduk asrama? Tak ada. Semua duduk asrama. Okey. Nice to know. Lepas tu form 3, form 5? Form 4? Form 4, form 5 saya ke MRSM Taiping. Oh, dekat dengan rumah lagi ke? Mana dekat Lenggong ke Taiping? Lenggong jauh sikit. Lenggong kalau nak naik bas, nak balik, kena naik 2 bas. Oh. Daripada Lenggong Kuala Kangsar Taiping. Oh, lepas tu daripada Taiping mak saya ambil lah. Oh, dekat je lah dengan Taiping, dengan bandar Taiping. So best tak kat Taiping? Tapi hujan lah. Hujan Sebaju je hujan. Tapi kat Taiping kan banyak apa ni panggil tempat-tempat yang menarik. Tempat-tempat historical kan? Taiping ada apa? Zoo Taiping lah. Lagi ada penjara Taiping kan? Penjara Taiping. Tak pernah pergi. Tak pernah pergi? Penjara Taiping tak pernah pergi. Tak pernah bersalah lah? Saya pernah, betul. Yang harap-harap belum bersalah. Tapi penjara Taiping untuk lelaki saja kan? Ke tak tahu? Saya tak pasti kan. Okey. Boleh wish lah. Wish pula. Wish Google lah. So lepas habis form 5 tu doktor ke mana pula? Lepas form 5, lepas form 5, kita kan semua nak apply masuk U kan. UPU lah. Saya time tu memang kita punya mak ayah waktu tu mentaliti memang antara medik
engineering lah. Dua tu je? Dua tu je. Law tak ada? Tak ada. Tak mana cakap sangat dulu. Okey. Syariah pergigian? Tak ada? Time tu belum tahu lagi. Oh, Arif okey. pergi pasal bidang-bidang lain. Oh. Tahu je doktor je. So saya pun nak buat doktor, dia macam waktu tu apa ada member yang pergi luar negara, tapi mak saya cakap jangan pergi luar negara, duduk dalam Malaysia. sebab Malaysia pun dah bagus lah pendidikan. Saya pun tak ada option lain, nak apply lah antara matrik dengan PASUR. Time tu asasi banyak kan? Asasi UM, UiTM, UKM. Kita nak yang the best lah, kita mau apply UM lah. Okay. Faham. Ni tak dapat lah. UM sebab baik kan. Tak adalah macam contoh lah kan. Kan abang medik kan. UM ada medik, UiTM ada medik kan. Kenapa tak pilih UiTM punya untuk saya hayat tu? Saya rasa yang waktu tu saya memang apply semua asasi tu kot. Asasi UM, UiTM. Setiap lagi ada, saya tak ingat dalam tu. Okey, tapi dapat UM. Dapat UM. Time tu tak apply lah. Diploma apa semua tak apply lah. Memang. Dah tolak tepi dah. Okey, lepas tu dapat lah asasi UM. And then saya hayat. Belajar bio apa semua-semua kan. And then first year, lepas asasi hayat tu pilih course apa? Lepas asasi sains hayat, saya ingat saya perform. Okay. Saya apply medik ni dah memang dah ke arah situ, mindset dah medik dah ni. Fourth flat lah? Fourth flat dah. Tak, time tu saya 3.89 tu. Oh, sikit lagi. Time tu semua orang fourth flat. Tak tahulah kenapa pandai sangat budak-budak time tu. Makan kismis banyak kot. Mungkin. Saya tengok ramai fourth flat. Betul apply jugalah, nak cuba nasib kan. Apply juga medik, medik, UiTM, medik, UPM, segala M lah. Tak dapat. Itu campaknya ke program bio perubatan prostatik ortotik. Bio perubatan, okey lah ada perubatan sikit. Bila saya sebut kat orang kampung bio perubatan, banyak tu saya silent. Perubatan. Perubatan. Oh, senang buat kerja Senang buat kerja. Okey. Lepas tu dapat bio perubatan tu kecewa ke tak? Kecewa. Hari tu memang menangis. Satu hari kat bilik. Dah lah bio perubatan prostatik ortotik. Apa benda tu? Saya tak pernah tahu perkataan tu. Betul lah, saya pun tak tahu kan. Bila masuk ke UM baru tahu ortotik prostatik ni. Tahun 2011. 2011 Google pun tak ada apa lagi info prostatik apa ni prostatik. Okey. Saya tak tahu tu. Berapa lama menangis tu? Satu hari je. Satu hari je. Kita orang yang kuat. Satu hari je menangis. Esok kita Google apa subjek tu. Apa program tu. Okey. Lepas tu Google dapat tahu lah. Dapat tahu buat kaki palsu. Kaki palsu. Ortotik tu palsu kan, kaki palsu? Kaki prostatik. Prostatik kaki palsu. Alatan gantian. Okey. Ortotik pula alatan Support bahasa Melayu support lah. Sokongan. Aduh, bahasa Melayu pun teruk. So kira macam contoh alatan gantian tu, contoh kaki. Kalau tak ada kaki, kita tukar dengan kaki kan. Lepas tu sokongan tu macam screw nut macam tu ke apa? Sokongan ni dia macam contohnya kan, orang yang kena stroke, orang stroke kaki dia kan, dia punya muscle dia dah tak kuat tau. Dia macam drag kaki dia. So kita pakaikan plastik, kita pakai ankle foot orthosis. Dia macam satu plastik macam ini. Ni tapak kaki kita letak. Boleh insert gambar tak boleh? Tak boleh. Kita live, kalau record boleh. Lepas tu dia untuk mengelakkan pesakit tu, untuk drag kaki dia, dia pakai plastik tu. Kamehameha. Tak. Dia pakai plastik tu kat kaki dia. Okey. Ini daripada sini ke sini. Okay. Dan dia strap kan. Dia melangkah, dia takkan sapu jalan lah. Okey, faham. To clear the ground. Okey, so kira dia boleh berjalan dengan biasa. Tak adalah 100% normal, tapi 80% boleh berjalan lah lebih kurang. Dia memudahkan kita. Okey, tak adalah dia jalan macam ni lah kan. Dia kan jalan macam ni. Jadi 90 degree balik. Betul. Aku boleh masuk balik lah. Ortotik, prostatik ni. Tutup program lagi ya. Boleh tutup lagi saluran satu Dulu tak ada saluran satu kan? Kalau ada saya dah minta masalah juga kan. Tak apa, beasiswa. Dapat beasiswa tak time belajar? Promote satu sikit. Tak, time belajar degree tu dapat beasiswa? Memang perform lah. Perform daripada GPA? degree, master, PhD. Okey. GPA, terima kasih kepada GPA. And then sekarang berkhidmat mata awam kan?
Okey, tak apalah. Jadi kita tanya pasal kerja tu. Okey, lepas habis 4 tahun ke? 4 tahun dia. Daripada 2011 ke 2015. Okey, sebab saya masuk UM 2008. Senior sikit lah. Untuk pengetahuan, ini coach netball saya. Tiba-tiba. Daripada 2009, 2011. 2011 betul. 2011 sampai 2015. Mm-mm. So, dalam masa tu, macam mana memupuk untuk minat pada engineering? Sebab time tu dah fokus untuk medik. Macam mana nak memupuk minat engineering? Memupuk minat. Okay, time tu kan. Waktu ni, ni kita cerita waktu tahun 1. Dekat kita punya fakulti, dekat jabatan ada 2 orang pengajar berbangsa Pakistan. Okey. Mata dia biru. Mata dia biru. So kat situ je lah untuk pergi kelas. Tapi itulah kita kan, kalau budak-budak zaman sekarang dengan dulu lain lah. Kita dulu redor. Okey. Dapat je apa redor, tak perlu nak bising, tak perlu nak viral. Bahaya kat ni. Okey, tak apalah, betul lah. So, kita redor, teruskan je perjalanan dalam kita tengok subjek-subjek tu kan. Kalau kita tengok, kita tetap boleh membantu untuk membantu pesakit lah. Macam doktor, dia bantu pesakit daripada bidang dia, daripada cara dia. Tapi kita membantu doktor untuk membantu pesakit. Contohnya, nak x-ray kan. Kita membantu doktor cara buat mesin tu. So, doktor boleh baca x-ray. Okey. Tanpa kita, siapalah doktor tu. Oh. Kesian doktor. Belajar 5 tahun. Okey. Lepas tu dah 4 tahun apa semua kan belajar apa semua. Dah panggil dapat first class degree ke? Tentu tak kot. Tak. Kita tak. Tak. Kalau first class saya dah buat fast track kan. Tak. Lupa dah. Time pasal ingat. Degree tak ingat dah. Tak ingat dah. Okey. So kan dalam 4 tahun tu kan kena buat satu panggil latihan industri LI. Ada ke kat Malaysia ni latihan untuk buat latihan industri ke pergi ke company baca air photostat kertas je ke? Waktu tu kita saya punya batch adalah batch ketiga program bioperubatan prostatik ortotik. Di Malaysia ke apa? Di Malaysia. Okey. So waktu tu kita memang sampai sekarang yang program ni kita je ada. Bukan UM saja ada. UM saja. So waktu tu saja memang dah ada company yang memang provide kaki pasu dan tangan pasu, alatan-alatan bantuan ni lah kepada masyarakat kita. Tetapi waktu tu program kita dia sangat bermurah hati, dia provide kita dengan 3 kali internship. 3 kali? 3 kali. So setiap kali tu 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 9 bulan. 9 bulan ni. Okey. Maaf gangguan. Maaf pun saya. 3 bulan. So 3 bulan kita di PPUM. So di PPUM tu kita macam dapat basic information. Waktu tu tahun kedua. Memang wajib ke macam mana? Pergi wajib kan. PPUM sahaja. Tak boleh pergi pergi ke tempat lain. Okey. PPUM dulu 10 minggu. Kita waktu tu tahun 2 kita belum tahu apa-apa lagi, kita just tahu sikit-sikit je lah pergi menyibuk kat bilik doktor, menyibuk Dewan Bedah. Okey, pergi tengok-tengok je. Tengok kat bengkel. Lepas tu tahun ketiga pula kita ada bawa ke industri. Time tu lah kita ke company-company kaki pasu. Yang buat kilang ke dia just pasang je? Kalau kat Malaysia kita banyak dia buat acuan untuk letak kaki tu je. Orang panggil soket. Oh, soket. Kemudian alatan-alatan lain kebanyakannya memang kita import daripada luar. Kebanyakannya China. Oh, kira dia bawa semua barang daripada luar negara datang kat Malaysia, dia sambung jadi kaki pasu. Betul. Okey. Kemudian internship kali ketiga dia bagi international. Boleh keluar. Okey, tapi keluar tak? Keluar saya ke India 3 bulan. 3 bulan ya. Boleh survive India. Seronok. Okey, India tu kat mana? India di Bangalore. Mobility India ialah pusat rehab dan juga research di India. Tapi kalau kita bandingkan pusat rehab kita dengan pusat rehab India, kita tengok berbeza. Kita punya patient kebanyakannya diabetes, potong kaki diabetes, potong kaki diabetes. Kat sana macam-macam. Accident lah ke macam mana? Accident pelik-pelik, congenital. Congenital tu apa? Saya bukan budak medik. Dia punya lahir dengan sifat yang berbeza. Okey, faham. Dan berbeza dia tu sangat pelbagai. Macam-macam lah. Kadang-kadang tak ada kepala. Ada ke? Tak tengok lagi dengan kepala tu. Okey. So lepas habis di India selama 3 bulan tu terus habislah.
ke kena masuk sambung belajar balik kejap? Tak ada. Tak Yang ada. India tu dia last sekali lah. Oh, Untuk tahun kira keempat. so sama ada boleh sambung kat India terus ataupun boleh balik Malaysia lah. Sama ada nak bekerja di sana lah kan. Kira boleh kan? Boleh. So balik Malaysia balik. Okay, so balik Malaysia balik, macam mana doktor boleh terdetik nak panggil nak sambung master? Daripada sambung master ke nak pergi kerja? Masa dengan kerja kan. Waktu tu kan saya memang ikut hati je. Sebenarnya podcast ni kita dah sembang-sembang ni kita dah buat minggu lepas tau. Tapi dia orang tak sempat. Ada masalah teknikal. Saya ulang cerita. Tak apalah, kita kan boleh ulang-ulang banyak kali channel. Soalan apa tadi? Macam mana boleh terdetik nak sambung master? Kenapa tak pergi belajar, tak pergi kerja je? Saya memang decide nak kerja. Okay. Waktu tu memang okey lah, semua orang pun kerja kan. Kita baru lepas grad kan, kita tak tahu apa. Okey lah kerja. Kita nak duit lah. Duit tu tak nak sangat time tu. Okay. Mak baru lepas belajar mak masih bagi duit kan. Elah untuk tiap bulan ada. Bulan lagi. So macam tak tahu apa ni. So member dah, kau ni dah kerja, ni dah kerja. Okey, I nak kerja jugalah. Okay. Lepas tu apply. Pergi interview, dapat interview, esok masuk kerja. 1 hari je kerja. Lepas tu Kenapa 1 hari? 1 hari kerja. Hari yang sama, waktu tengah bekerja tu, Dr. Nasrul, saya punya supervisor dan juga senior sekarang, dia offer, awak nak buat master tak? Kenapa dia offer awak seorang, dia tak offer orang lain? Saya rasa dia ada offer juga orang lain Belum ready lagi. belum ready kot, tak tahulah. Tapi saya juga, kalau tengok kan bidang kaki palsu ni dia berat sikit tau untuk perempuan. Dia macam you kena bancuh simen. Kalau you keluar masuk bersih, keluar memang putih lah. Sebab plaster, guna simen putih tu lah. Simen putih tu, Simen plaster kan. Kalau keluar tak hidung memang putih. Lepas tu time keluar korek hidung ke macam mana? Check. Okay. So saya rasa macam benda ni untuk perempuan memang pada awalnya okey. Tapi Okey. bila usia tu dah menganjak usia, dia akan jadi satu masalah satu hari nanti. So saya fikir ini bukan jalan yang saya Jalan yang terbaik. jalan yang saya terbaik. So saya macam masih confused sebab ikut kawan ataupun ikut hati. Hati cakap tak nak. Tak nak bekerja lah ke tak nak sambung Tak master? nak buat benda-benda yang berat macam ni. Okay, faham. Dah dapat kos pun kos yang tiba-tiba dapat. Kos yang lelong ke apa? Dia tak cakap. Tak. So kos tu lepas tu dah kerja 1 hari and then untuk sambung master. Lepas tu terus saya dah dapat offer, saya macam okey, ini yang saya mahu. Oh, ini yang saya mahu. Sebab kita punya bila baru benda kita tak nak ni, kita cubalah elakkan dia. Kita dah dapat offer lain, okey terus saya bersetuju dan esoknya terus sambung register semualah. Register semua master lah. So untuk master tu buat pasal apa je? Waktu master saya buat time tu buat bionic hand. Buat bionic hand, time tu kita ada contohnya orang pegang telur kan. Kalau orang tangan palsu pegang telur memang pecah. Okay. So saya buat satu tangan palsu ni yang ada sensory punya sensor kat bahagian jari, dia pegang telur, dia tak akan pecah. Okay. Sebab dia akan gerak kuat ke macam mana? Dia tak dapat kontrol, kita tak dapat rasa. Tangan palsu kalau kita pegang, kita tak tahu benda tu panas ke. So kita sensor tu dia akan sambung dengan otak kita ke macam mana? Sensor ni dia macam dia sense bila contohnya tekanan pada telur tu dah terlebih threshold yang kita set, dia akan sampai vibration kat kita. So kita dah kuat sangat dah ni, tekan, kena relax. Okay, masa ni kena relax lah. So kira macam dia akan ada sambungan dengan masa lah untuk dia kontrol bionic tu, bukan guna otak. Okay, sebenarnya dia guna otak. Contohnya dia nak pegang, you just fikir je macam mana nak pegang. Otak you sendiri yang akan fikir. So ni untuk orang yang memang dah ada tangan lah. Dulu kemudian tak ada tangan, contohnya. So dia macam boleh fikir. Dia nak pegang, cuy fikir. Dia nak pegang. So otak mana yang akan bergerak? Dia akan automatik sendiri bergerak. Ya ke? You tahu otak. Contohnya nak buka. You just fikir je macam nak buka. Tapi tak buka-buka pun. Saya nak buka pintu tak boleh. Tak Dia kena pakai sensor lah. Sensor panjang cerita dia. Okay. Dia bukan telepati apa ya? Telepati. Telepati lah. Itu belum ada orang buat lagi. Kalau ada orang okay juga kita boleh jual. Okay. Yang cash. Semua kena yang cash ni macam mana? Tak ada dah. Okay, lepas bionic arm tu kan, yang pegang-pegang telur, kira dia untuk pegang benda yang senang pecah lah. Dia macam
kita kan contohnya kita nak buat sesuatu teknologi kan, kita akan mula dengan sesuatu yang bodoh. Okay. Selama kita fikir, oh kita perlukan ini, so kita bergerak selangkah, kita fikirkan tak ada Sensor. sensor tu kan. Okay. So kita fikir lagi, teknologi akan berubah macam tu. So, kalau ikutkan soalan apa tadi? Ya, tak apalah. Tak, macam ada saya tengok video lah kan. Dia macam ada dia kena pakai buka switch dulu baru tangan dia boleh bergerak. Kalau tak, Memang sebab kita pakai bateri kan untuk mayu. Kalau kita ada tangan palsu ada beberapa, ada 3. Satu dia macam nak tunjuk dia ada tangan je. Tu memang tak ada function apa-apalah. kira just letak pup macam tu je. Okay. Kalau tengok, kalau kat Malaysia kalau kita tengok orang tak ada tangan tu masih lagi dulu lah. Rasa waktu 2010, 2011 benda tu masih lagi janggal. Kalau sekarang tak ada tangan normal lah. Okay, So kita ada cosmetic hand. Cosmetic hand tak ada apa function, hanya pakai saja. Kadang-kadang kulit pun kita tengok yang dia buat ialah kulit dia bagi sama colour dengan kulit kita. Bukan cosmetic hand dia macam ada sinar-sinar sikit kan. Dia licin-licin macam tu kan. Itu Macam seramik punya macam tu kan. itu yang murah punya. Yang murah punya. Kalau sekarang ni diorang ada macam letak silikon layer dekat luar supaya nampak macam betul-betul tangan. Kadang-kadang kalau tengok kuku pun kan, kuku pun macam nampak kuku yang real, ada bulu-bulu, bukan bulu, macam ruang-ruang roma-roma tu. Ni ada bulu. Okay. Bukan saya dia Tak lelaki kan. Okay. Kemudian yang kedua, Ada lagi. Banyak betul jenis tangan dia ni. dan educate kan, berapa orang tengok 5 orang tengok dan nak educate kan. Tak apa. Kemudian kita ada yang kedua, body power. Body power tu contohnya kita nak gerakkan, kita kena guna badan kita. Nak pegang kan, kita kena gerakkan bahu supaya tangan kita tergenggam. Buka bahu, nanti dia, kalau siku kebanyakan kalau body power dia pakai kabel juga. Tarik kabel, Kabel untuk apa? Masuk kerja ke macam mana? dia pakai juga. Tak, kabel kira ada macam wire lah. Okay. Yang tu body power. Yang ini sangat susah. Sebab apa? Strap tu dipakai dia macam sarung kat ketiak. Kalau kita punya cuaca kat Malaysia memang tak sesuai untuk orang kita pakai lah. Okay. Kemudian yang ketiga untuk orang yang banyak duit ataupun dapat bantuan daripada untuk research ke apa kan? dia pakai Myo Electric Hand. Myo Electric Hand tu sensor yang buka tutup. Dia macam pakai switch je. Contohnya kita macam ni kan. Kalau kita nak ada satu masa kat sini, kita gunakan, kita contract, tangan tak tutup. Okay. Kalau kita contractkan masa yang belakang ni, tangan tu akan buka. Macam ni? Okay. So tiga jenis tangan lah yang digunakan. So dia akan guna bateri juga ke tak yang elektrik tu? Betul-betul yang tadi you cakap on off tu kan. Sebab kita pakai bateri tu dia charge 1 minggu macam tu dia pakai. Kalau tak guna sangat, 1 minggu tu cukup, bateri tu cukup untuk 1 minggu lah. So untuk save memang dia kalau tak pakai dia off lah. Dia macam guna bateri double A ke macam mana? Dia pakai bateri, dia ada bateri dia sendiri. Dia macam power bank punya bateri ke apa yang besar tu kan? Ke lain ke macam telefon punya ke apa ke? Dia ada dia punya sendiri dia buat, tapi bateri biasa je tu dah boleh rechargeable lah. Dia recharge tu dia boleh just cucuk kat sini ke kena cabut tangan baru charge bateri? Cabut bateri je. Kalau orang tak ada tangan ni, dia akan, orang yang pakai alatan palsu ni, tangan palsu, dia akan ada dua bateri lah. Satu charge untuk spare. Kalau ini dah habis, pakai ganti. Ingatkan charge macam telefon. Masuk. Charge macam telefon. Dia ada. Terus kat tangan. Ada juga. Ada juga? Hebatnya. Tapi susah lah. Kalau tak kena bawa power bank sentiasa lah. Type C. Dulu tak ada lagi Type C, sekarang baru ada. Sekarang dah ada Type C. Okay. So daripada Bionic Arm tu dah habis master, settle, dah publish apa semua kan. And then terus kepada PhD. Kenapa sama PhD? Tak puas lagi dengan master? Dia macam ni tau. Bila kita dah belajar dengan bantuan kerajaan, dia dah sangat selesa. So kenapa kita nak kerja? Kita boleh belajar ya kan adik. Okay. Tapi memang sebenarnya kita ada rasa bila kita dah capai satu tahap kan, kenapa kita kena berhenti kat tahap ni? Kita boleh teruskan lagi ke tahap lagi satu. Okay. So lepas dah ada PhD nak ke tahap apa? Sekarang ni saya tengah kerja nak mencapai associate professor. Cepat now. Okay, tak apa. So dah sambung PhD buat benda sama ke? Bionic Arm tu jadi tukar jadi tangan pisau ke apa ke tak? Waktu tu saya berfikir untuk pergi lebih jauh kan. Okay. Saya fikir waktu tu baru
famous virtual reality. Oh, VR. Okay, lagi satu, waktu masalah yang saya hadapi waktu buat master ialah pesakit ni, pemakai tangan palsu ni, Mm-mm. dia tak tahu macam mana nak guna tangan. Kalau dia macam waktu pertama kali dapat tangan kan, dia cuba sekali susah. Cuba kali kedua susah. Dia macam sampai give up, tak pakai pun tangan yang beribu-ribu tu. Oh. So saya fikir, mungkin adakah patut saya buat training application untuk pesakit ni pakai tangan palsu di dalam virtual reality. Training, dah dapat otak dia dah macam dah dapat Synchronize. get used to it. Kemudian Kemudian terus pakai tangan palsu tu dan mudah bagi pesakit pengguna tangan palsu tu lah untuk memakai tangan palsu tersebut. Okay, so untuk PhD buat VR lah. Buat VR. VR pasal untuk buat tangan palsu tu ke untuk rehabilitation ke apa? Waktu tu pada awalnya kita buat untuk training application lah. Cara nak pakai tangan palsu. Dan waktu main-main buat game tu kan, saya dapat tahu memang boleh sebenarnya kita nak, dia dapat macam mana, dia dapat bila kita dah ke arah tu kan, kita nampak masalah-masalah lain. Kita buka pintu ni, oh masalah ni ada lagi, masalah lagi. So macam saya confuse, apa masalah yang saya nak selesaikan. Banyak sangat masalah. So bila saya tengok, saya berminat untuk tukarkan pusat rehab kepada virtual reality. Tu yang kira final thought lah. Daripada masalah-masalah yang banyak tu. Sebab contohnya kan, pesakit, contoh saya boleh tarik ke? Boleh. Nak bersandar sebenarnya. Sandar je. Kau ada saya nampak pesakit ni, contoh pesakit stroke. Okay. Dia tangan ada masalah, tak boleh koordinate dengan betul, dia kena pergi hospital. Pergi hospital, rumah kat Kajang. Contohnya hospital dia 1 jam daripada rumah. Tapi hospital Kajang ada. Entah lupa, macam nak relate Okay. Tak apa. 1 jam perjalanan 30 minit contohnya. Nak pergi hospital yang ada rehab. Rehab. Orang yang stroke ni, dia punya pergerakan dia susah. Yes. So kenapa dia nak buang tenaga dia, masa, duit, pergi rehab sampai sana, maaf pihak medik saya sikit buang masa kat situ, and then Betul pada lah. yang sama, masa yang sama di pusat rehab tu sendiri, fisioterapis tu kena, contohnya ada 5 patient. Dia kena tengok betul-betul 5 patient ni. Makan masa pula kat situ. Makan masa kat situ dan membazir tenaga, membazir wang, dan juga tak efektif sangat pun sebenarnya. Kenapa tak efektif tu? Marah orang medik ni. Takut dah saya jawab. Contohnya kalau kita tengok, sebenarnya banyak lagi cara nak jadikan satu rehab tu efektif. Contohnya motivasi. Orang tu dah sakit, nak berjalan jauh pergi sana, motivasi dah turun dah ni. Lepas tu menunggu lagi. Hospital kerajaan lama kan, orang cakap lah. Orang cakap lah, BPM kita okey, jangan risau. BPM okey. So kita boleh fikirkan dalam VR contohnya, environment kita ni kita yang setkan. Kita boleh manipulate lah, kita boleh buat macam kalau contoh you main game kan, kita boleh tak scoring, apa-apa gaming element supaya menambahkan motivasi pemain ataupun orang yang rehab tu lah, yang tengah buat rehab tu lah. Kemudian contohnya kita sambungkan, waktu dia tengah buat training tu, kita sambungkan dekat contohnya VR kita memang ada sensor ke apa-apa, kita boleh detect, kita boleh track data dia. Contohnya minggu ni dia punya performance dia macam ni, minggu seterusnya meningkat ke atau tidak. So dia automatic boleh collect data. Collect data untuk buat research lah. Untuk buat research dan tengok juga performance pesakit tu. So PhD ni baru dah habis. Dah macam buat kitab lah. So dah habis berapa lama ambil masa untuk completekan VR virtual VR ni untuk pesakit tu, training tu berapa lama? Waktu tu saya ambil masa waktu buat PhD saya punya supervisor hantar ke Taiwan. Dekat Taiwan diorang memang dah ada satu hub untuk buat rehab untuk menggunakan VR lah. Kat Malaysia tak ada? Dekat Malaysia rasa ada je. Cuma dekat saya punya fakulti waktu tu belum ada lagi. So nak cari bantuan memang susah sikit lah waktu tu. And then kita tengok lah YouTube. Saya memang belajar buat game 100% di YouTube. Faham. Game apa tu? Aplikasi untuk, contohnya kalau kita pergi rehab, kita
Ada satu tu kita panggil box and block test. So Okey. kita akan cut cube dari satu partition ke partition yang lain. Okey. So yang itu saya convertkan kepada virtual reality di mana application tu boleh track kita punya tangan, segala join-join yang ada pada tangan. Okay. Kemudian dia boleh macam tangan betul di dalam Dia virtual akan jadi reality. 3D lah. 3D. Okey. So Doktor lukis sendiri tu macam mana tangan apa semua nak jadikan 3D apa semua guna Adobe 3D apa semualah. Yang tu kita pakai 3D modeling punya application lah. Okey, yang dah ada yang built in punya. Okey, senang buat kerja. Tak. Susah Sekarang dah lebih maju. Dulu waktu zaman tu memang susah sikit lah nak dapatkan. Sekarang ni kalau contohnya you nak buat game, you nak cari tangan, nak cari kepala, you beli je. Dalam memang dah ada orang buat. Wah, dia dah siapkan dah, kita just kadang-kadang masukkan ataupun ubah-ubah sikit dia punya coding, dia punya design macam tu kan. Betul. Okay, so berapa lama ambil tempoh tu doktor? Lama dia pusing tak jawab soalan lagi. Tak jawab soalan. Ya. Sebab saya ke Taiwan time tu, dia fokus. Oh, fokus. Berapa tahun kat Taiwan? Kat Taiwan sekejap je. Berapa? 3 bulan? 6 2 hari? bulan macam gitu. Tapi sebabkan tak ada gangguan lain. Sebab kalau kita kat sini nak pergi Mid Valley lah, apalah. Ada gangguan lah. So bila kat sana fokus, dah dapat siapkan kurang daripada 6 bulan. Oh, cepat ke? Tu buat dengan kawan-kawan ke doktor fokus seorang doktor je? Seorang waktu tu ada satu pertolongan daripada student daripada Indonesia. Oh, time tu kawan baik dengan dia. Kawan baik. Okay. So tu 6 bulan untuk build the environment sahaja ke sekali dengan build the game? Dia ada mekanism. Itu kita yang pertama sekali mekanism cara kita nak grab objek. Kemudian kita fokus kepada environment. Kita buat environment. Dan ketiga user interface. Kita tengok contohnya button mana nak tekan ke, start faham. and stop button. Okay, so doktor try dululah. Buat dululah. Kan doktor buat game mesti doktor try dulu. First experience doktor try tu rasa bangga ke tak? Dia tak ada macam tu. Sebab kita buat game yang basic sangat. Tak rasa bangga ke? Bangga tu lah. Kita memang dah bagi tahu satu orang kampung semua dah tahu. Dah buat kenduri lah kat rumah. Setiap kali Dah selamat. hari ni dapat buat jari ni. Ada apa lah. Kat Facebook hari ni kita dah buat jari. Okay. Apa dah tadi? So experience doktor first time pakai VR yang doktor buat sendiri tu Sangat tak berpuas hati sebab kita tahu kita boleh buat lagi boleh bagus. Cumanya kekangan masa dan juga Budget. tahulah buat PhD kita ada lagi banyak benda lain, nak tulis thesis, nak kena publish paper. So kita banyak lagi benda lain nak difokuskan. Okey. So sekarang ni saya fikir inilah masanya untuk saya saya tahu kelemahan application ni. Saya akan minta student-student untuk Kenapa tak buat sendiri? Dah busy lah sekarang. Okey, so kira kita suruh generasi muda untuk tambah baik kita punya. Nampak So, kita cover. Contohnya kita punya pemikiran dengan pemikiran generasi zaman sekarang lain. Kalau contoh kita main Roblox kan. Kalau kita main macam benda lah game ni. Betul. Tapi generasi sekarang diorang berfikir dengan cara lain. So lebih baik untuk diorang yang Dia orang yang buat. Tapi kenapa lah ada game Roblox tu? kan pelik kan? Pelik kan? Benda. Entah. Satu lagi Minecraft. Tak faham lah. Mungkin okey lah creativity untuk build. Lepas tu nanti hancurkan balik. Tak apalah. Tu kan masalah kita. Okey. Kita tak faham benda tu kan? Kita tak faham. Generasi zaman sekarang bagi diorang benda tu best. Okey doktor dah cerita pasal VR apa semua kan. So apa sebenarnya VR ni? Maksud asas VR ni. Okay. VR kita ulang lagi Hari tu dah cerita. Okay, VR sebelum kita bincang pasal VR kita kena tahu dulu satu term ni yang kita panggil immersive. Immersive ni Bahasa Melayu immersive tu apa doktor? kalau English SIVE, kalau bahasa Melayu SIF. Oh macam tu je. Immersive. Direct translate betul tu. Immersive. So immersive ni contohnya kalau kita tengok kalau perbezaan kita pergi tengok wayang dengan tengok TV kat rumah. Okey. So kalau kat wayang kita rasa macam experience tu lain sikit. Kita rasa macam ada dengan surround system apa panggil surround system? Sound system. Sound system yang contohnya ada penjahat gajah berlari dari belakang. Kita rasa macam bunyi tu kat belakang kan. So, experience tu lain daripada kita tengok kat rumah. Kalau kat rumah ada juga gajah belakang. Bini marah tengok TV banyak sangat. Bini dia belum hantar. Tak. Bini saya baik. Lepas tu minum kopi. Okey. Zaman dulu kita tak ada pun nak pergi minum kopi kat kedai ke. Elok je minum kat kafe. Minum Dulu kat rumah. dulu ada lah orang pergi
Aku kata, Jah nak pergi kedai kopi jap. Minum kopi. Main Yang dah tab. start lama kita yang lalai. Kita yang lalai. So sekarang ni kalau tengok orang ke kedai kopi nak buat kerja lah, nak Okey. macam experience yang diorang rasa waktu minum kat luar tu, kat kedai kopi tu adalah berbeza daripada apa yang diorang minum kat rumah. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok dulu, information adalah satu benda yang penting. Okey. So kita lebih nak change of information tu. Tetapi waktu zaman sekarang ni, information dah berada di mana-mana. Kita Google semua di hujung jari, ChatGPT apa semua. So disebabkan information ni sangat mudah untuk dijumpai, kita tak rasa lagi kita nak cari information. Kita nak experience. Nak feel. Nak feel tu contohnya. Ini pun ulang lagi. Tak apa. Dulu contohnya kalau kita pergi ke India contohnya. Okey. So kita pergi India, balik rumah. Mak tanya, India macam mana Kita cerita. Oh India ni macam gini, bau dia macam gini, bunyi pohon dia macam gini. Color dia macam gini. Lepas tu ada sampai zaman di mana kita ada gambar. Kita dah boleh ambil gambar, kita tunjuk, oh ni lah gambar dia macam gini, macam gini. Lepas tu video pula. Kita boleh record and then tunjuk pada anak cucu, inilah mak pergi India dulu. Pergi buat haji lah. Pergi buat haji. Betul-betul. Orang haji pergi haji dia suka balik dia cerita kan. Jalan kat situ sampai sini jauh. Nak pergi Arafah jauh, penat apa semua. Okay. Kemudian boleh juga, okay jom kita pergi haji sama-sama, kita rasa sama-sama. So dekat sini yang immersive tadi tu kan, kita tengok tingkat immersive dia semakin meningkat daripada bercakap sehingga ke pergi sendiri. Ambil gambar and then ambil video and then pergi sendiri by VR macam tu. Pergi sendiri tu maksudnya dia punya immersive dia tu dah tahap tertinggi lah tu. Tetapi duduk kat sana terus pergi betul-betul. Pergi sama-sama. Tu pergi beli flight ticket, pergi naik kapal terbang ke sana. So experience sudah tahap tertinggi dah tu. Tetapi sebab sekarang ni kita ada masalah duit lah, apa tak ada masa nak ke sana lah, belanjawan. So untuk dapatkan experience yang kita tak dapat tu, kita gunakan teknologi immersive ni lah, iaitu virtual reality, augmented reality ataupun mixed reality, dan juga ada reality yang lain. Maksud soalan tak jawab lagi. Itulah. Okay. Virtual reality. Virtual reality ialah kalau kita bagi nama yang mudah, pindah lah. So pindah kita daripada reality yang kita ada sekarang ni, kita pindah 100% ke reality yang lain. Contohlah macam doktor sekarang ni, saya dekat environment tengah podcast. Saya pakai VR, saya boleh pergi balik rumah saya. Macam tu. Tak perlu ke rumah pun tak apa. Tak, contoh. Dan nama contoh. Dia macam boleh dapat environment rumah saya macam tu lah kan. Betul, 100% berada di rumah. Tetapi jasad di sini. Jasad di sini, hati di sana. Macam tu. Sudah. Kemudian augmented reality yang kedua. Augmented reality kita panggil reality imbuh ataupun kita tambahan. Imbuhan lah. Reality yang kita ada sekarang masih kekal. Cuma kita ada macam satu lagi overlay. Kalau contohnya Instagram punya filter, TikTok filter, dia track muka kita, dia letak satu benda. Dia letak filter untuk cantik lah macam tu. Ataupun kalau dulu kita famous Pokemon Go. Pokemon Go. Scan, Pokemon kat sini, golek Pokemon kat sini. Pokemon tu tak bergolek, dia di je. Bila panggil balik Pokemon baru dia bergolek. Main juga. Main. Kita sampai LA kita main. Gila. Tapi guna APK lah. tak pergi betul pun. Tapi tu best kan? Tu VR jugalah kan? Itu immersive technology. Pecahan dia kita tengok, kalau pecahan dia punya ke-immersifan dia tu, VR tu lebih immersif berbanding dengan AR. Kemudian satu lagi kita ada mixed reality. Mixed reality dia adalah gabungan augmented reality dengan virtual reality, tapi lebih kepada augmented reality. Contohnya, kita sama macam augmented reality tadi, ada objek dalam skrin, tetapi objek di augmented reality tak boleh membaca persekitaran. Dia tak boleh baca, ini ada dinding, ini ada meja. Tapi, ini ada banner contoh kan. Dia tak boleh baca, means dia tak boleh scan that one. Dia nampak tapi dia tak tahu benda tu apa. Ke macam mana? Dia akan langgar je contoh. Tapi kalau dalam mixed reality, contohnya kita ada satu gajah kat sini. So gajah ni nampak meja. So gajah ni akan berdiri lompat atas meja ni. Dia takkan gajah tak boleh lompat.
Oh, Ha, dah ha. tahu dah tak. Kucing. Kucing. Ya. Kucing tu akan melompat ke atas meja ni. Dia takkan lalu Takkan tembus. tembus meja. Oh, dia bukan jadi hantu lah, jadi objek, something objek. Oh, faham. So, dia boleh baca sekeliling. Dia tahu dinding, dia akan stop. Okay, so kiranya mixed reality ni dia akan baca semua objek dulu untuk letakkan satu overlay yang akan bergerak. Dia akan tengok dulu macam ni meja, macam ni kursi. So dia akan baca awal-awal lah. Dia akan scan Dia awal-awal. ada ability untuk membaca persekitaran. Contoh kalau VR ni dia just AR AR ni dia just scan, jadikan benda tu jadi gambar je lah kan. Contohnya kalau sekarang buku budak-budak banyak. Dia ada macam QR. Dia scan QR tu gajah timbul. Okay. Memang Itu suka gajah ke macam mana doktor? Dia tak fikir nak tangkap dinosaur. Dia nak tengok dinosaur dalam real punya, dia scan, keluar dinosaur sebiji. Oh. Tapi kita tak boleh berinteraksi dengan objek tu. Dia hanya timbul sahaja, hanya imbuh sahaja. Hanya nampak sahaja. Nampak sahaja tu pun di dalam kita punya skrin telefon ataupun apa-apa peranti yang kita pakai. Okay. So dia kiranya kesimpulannya dia akan ada 3 peringkat lah. AR, VR, MR. Mixed reality. Atau XR, extended reality pun lebih Oh, kurang. extended reality tu macam mana pula? Sama juga? Dia jauh sikit lah lagi. Jauh sikit lagi. Kita jangan bincangkan lagi. Okay. Okay, faham. Tak nak tahu. Pengetahuan am kan? Saya tak tahu sangat tu. Tapi dia lebih kurang mixed reality saya rasa. So, apa kaitan VR dengan kejuruteraan ni? Sebab biasa VR dia dengan computer science. Betul. Doktor daripada fakulti engineering, apa macam kaitan dia tu? Sebab kita, saya berada di bawah Jabatan Kejuruteraan Bayu Perubatan. Okay. So, saya fikir macam mana saya nak gunakan teknologi untuk membantu pesakit. Pesakit. Okay. Di FSKTM, kita tahu memang diorang arif dalam benda-benda macam gini lah. Teknologi-teknologi tu di hujung jari mereka saja. Okay. Tapi disebabkan saya di tengah-tengah teknologi dan juga perubatan. So mungkin ada specialnya di situ yang membolehkan saya. Tapi memang kita sebenarnya perlu bantuan daripada pakar-pakar di FSKTM. Pakar-pakar IT lah. Pakar IT, pakar ekonomi. Aku suka juga. Aduh, tu zaman-zaman sekolah menyanyi biasa. Kita turun ni. Biasalah tu. Lepas tu, lepas apa kaitan ni sebenarnya? Doktor cakap tengah-tengah je. Apa kaitan? So dalam bidang kejuruteraan ni, apa kaitan dengan VR? Kejuruteraan apa kaitan dengan VR? Sebab kan kita di engineering, di engineering memang kita perlukan apa-apa yang berteknologi tu kita punya. Oh, macam yang tu. melibatkan teknologi tu kita punya. Kita cubalah gunakan. Bukan kejuruteraan motor machine. Okey, dekat kejuruteraan kita ada 5 department. Okey. Civil, chemical, mechanical, electrical, biomedical. Okey. Empat-empat ni dia ada tujuan masing-masing. Okey. Medical ni, biomedical ni dia Boleh bercampur dah ke dia mana-mana. confuse. Medik dengan engineering. Dia tak tahu dia mana satu. Dia boleh kawan dengan orang electrical. Contohnya Okey. kita nak tengok muscle punya electrical activity kan. Dia boleh ambil orang lain punya expertise, dia bawa ke dia punya. Tapi dia libatkan dengan medical. Okey. Okay. Tangan pasu. Kita nak tengok mechanical. Tangan pasu mechanical kan. Kita pergi ke bidang dia ni. Okey. Lepas tu kita nak tengok sensor pula. Bayu perubatan punya sensor. Contohnya COVID testing. COVID test. Kita kawan dengan orang chemical. Okey. Dapat bahan untuk kita. Okey. Civil lah. Kita belum lagi lah. Civil macam mana? Saya pun nak tanya tu. Civil buat bangunan. Parking ke apa ke tak ada. Itu lagi apa? Tak ada tu je lah. Okey. So dia boleh pergi. Dia confuse lah sama ada kat engineering semua dia boleh pergi, kat perubatan pun dia boleh pergi. Tapi kalau tengok contohnya yang VR ni, semua tempat dia boleh pergi. Oh memanglah. Dia teknologi kan. And then kalau lebihnya orang yang berada di FSKTM, dia boleh buat semua benda, cuma dia dekat atas bukit ke. Sebab jauh sangat. Jauh sangat. Dalam dunia dia. Apa yang kita nak buat, kita perlukan dia orang. Okey. So macam doktor cakap tadi VR untuk kesihatan, untuk tu kan. Boleh tak kita ubah VR untuk pendidikan? Pendidikan. Sebenarnya boleh.
kita dah ada virtual classroom. Okay. Virtual classroom means dia akan kena pakai VR headset ke just pakai by laptop ke macam mana? Okey, kalau virtual classroom sebaiknya untuk kita mendapatkan tingkat imersif yang tertinggi tadi tu kita pakai VR punya headset lah. Okay. Kalau kita tengok benda ni sangat possible di masa akan datang. Cumanya kita punya teknologi tu kalau kita tengok dulu VR headset mahal. Betul. Nak kena pakai komputer canggih. Tapi sekarang dah you ada VR headset tak perlu laptop pun dah boleh. Oh, ya ke? Okay, faham. So benda tu dah evolution dia dah makin okey. Dan kita tengok dia takkan jadi masalah di masa hadapan untuk kita jalankan Aktiviti pembelajaran betul. Contohlah kan, kalau VR headset tu kalau nak buat VR classroom, adakah dia perlukan internet ataupun just boleh masuk terus je classroom? Boleh. Dia memang kena pakai internet sebab kita menggunakan aplikasi yang menggunakan internet. Tapi UM punya wifi power kan. Betul. Helpdesk. Tak ada masalah untuk kita lakukan pembelajaran menggunakan virtual reality. Cumanya kalau pelajar tu ada masalah kesukaran untuk connect dengan internet ke apa, dia akan menjejaskan pembelajaran menggunakan virtual classroom ni. Okey doktor, kita dah ada satu soalan. Risau doktor ni. Ya, soalan. Tunggu soalan dari tadi. Daripada JC Blue. Hello, first timer here. Just saw the live on my feed. So you provide course on virtual reality? Mungkin. Nak cakap English ni. Okay, silakan. Okay, for now Universiti Melaya masih belum. Because I think in FSKTM they have this Subject. special course of subject. Subjek course tak ada. Tak ada kan? Kat FSKTM ada 4 ke 5 course. Tapi untuk research memang boleh kalau siapa yang nak buat research kerajaan apa ni? Penuh. Penaja. Sana penaja. Siapa yang nak buat research berkaitan dengan virtual reality, apa-apa bidang sekarang. Lebih kepada perubatan lah. Okay, boleh berhubung dengan saya lah. Nanti kita akan letak UM expert Dr. Cibu pula, Dr. Afiqah dekat ruangan komen lah. Boleh TikTok pun boleh Dr. Cibu tadi. Dr. Cibu. Banyak gambar kucing betul lah tu. Okey doktor. Macam dia tanya kos. Possible tak kalau kita buat satu kos VR? Sebenarnya tak perlu sebab teknologi berubah. Okey. Teknologi berubah. Hari ni mungkin VR hot. Esok cool. Esok you dah belajar 4 tahun ni. Belajar VR. Esok dia habis kerja tak pakai dah. Teknologi ni dah rugi. Kalau subjek? Kalau subjek maksudnya subjek kita ada sekarang. Di engineering kita ada subjek. Kalau contohnya lab kita ada buat eksperimen yang menggunakan VR lah. Tak means dia belajar teori VR. Bukan dia ada. Bukan aplikasi VR. Macam lab doktor cakap tu motor application kan. Ni macam teori VR, subjek, asal usul VR. Sikit-sikit kita ada. Sikit-sikit je lah. Possible tak kalau buat satu subjek khas untuk VR sahaja? Boleh sahaja tapi kita tengok keperluan dia lah. Sekarang kan kalau nak buat subjek kan adalah benda meremeh PO, CO, pekerjaan tu. Yang tu sabar-sabar dia. jangan luahkan perasaan sangat. Okey, lepas tu kita ada daripada Die Hard fan. Okey, NRL Muhammad. Die Hard fan Dr. Cibu Hebat doktor dah ada Die Hard fan ni. Risau saya. Okay, soalan dia apa? Okey, contoh tak ada dah. Dia faham. Okey. Maintain doktor kata ada lab pasal VR lab tu kan. Adakah lab tu dia akan buat simulasi real time ataupun just dah ada dia punya peringkat-peringkat dia? Real time means kan doktor faham kan real time macam mana kan. Real time tu macam contoh researcher kena ada dekat dalam virtual lab tu ke dia just researcher lecturer tu cakap okey task awak buat virtual lab ni untuk level 1 saja. Tu buat ni sampai complete level 1 tu. Kita tak minta student kita untuk buat sebab dia kalau yang buat application tu kita hanya untuk final year project, untuk master PhD punya project. Untuk student kita hanya ajar dia macam mana nak gunakan application yang kita dah buat untuk comparekan. Contohnya kita tengok conventional method dengan contohnya patient ni nak tengok sama ada dia punya
performance dia lagi elok di VR ataupun conventional method. Okey. Yang tu je kita minta diorang buat eksperimen sahaja. Okey, tak adalah macam terus buat eksperimen dalam VR tu, dalam application tu. Belum lagi. Tapi kalau guna lagi jimat kan, kalau ikutkan. Contohlah kalau lab kimia, dia buat eksperimen campur. Kalau konvensional tiba-tiba meletup. Kalau dalam VR tak meletup kan? Okey, itu sebenarnya kita panggil kita boleh buat simulasi. Simulasi. Simulasi contohnya kita nak buat apa simulasi Bom. Okey. Nak cerita lah. Sudah. Untuk kita, tapi ni tak menjawab soalan pula kan? Tak apa. Saya terfikir nak jawab yang tadi tu. Ah, Produk yang kita boleh buat untuk menggunakan VR ni, kita panggil DIE. So die. Die ni. So D ni dangerous. Apa-apa yang dangerous, kita boleh simulasikan. Okey. Contohnya kita nak buat latihan kebakaran atau gempa bumi. Takkan nak tunggu gempa bumi dulu baru kita fikir macam mana kita nak buat ni. So, kita simulasikan dulu. Okay, rumah terbakar. Panggil bomba. Time kita tengah apa macam mana panggil? Panik. Nak call bomba apa ni. Sembilan. Nak WhatsApp kawan Dah nak WhatsApp kawan kenapa? So kita training dulu. Okey. Kita training dulu. Kita gunakan simulasi ni untuk latihan kebakaran. Okey. Impossible. Contohnya Ant-Man, dia nak tahu nak masuk dalam darah. Nak tengok darah ni bekerja macam mana. Benda tu impossible. Apa yang dia impossible? Cik Ashraf. Impossible kahwin 4? Boleh? Mungkin boleh. Itu possible. Possible. Impossible lebih daripada 4. Okey. Okey. Apa lagi? Macam contoh jadikan T-Rex sebagai haiwan peliharaan. Nak bela T-Rex. Penat dah bela kucing, nak bela T-Rex. Boleh. Benda tu impossible di dunia ini, tetapi di dunia VR kita boleh bela T-Rex. Kalau contoh multiverse? Multiverse apa? Multiverse? Tak tahu multiverse. Macam Kita hidup kat kita ada, contoh saya yang lain dekat multiverse yang lain. Tu macam cerita apa kata? Spider-Man ada, Wolverine, Wolverine ada. Tu possible. Okay, contohnya ada, kalau dalam virtual reality kan, kita boleh pilih nak duduk kat planet mana. Okey. Dekat sini kita hanyalah pekerja UM. Tapi mungkin Encik Ashraf dekat universe yang lain, dia adalah seorang sultan. Soalan apa? Raja. Raja. Rasa rosak negara tu. Tapi apa-apa je boleh kan? Boleh. So, kalau kita tengok kenapa orang nak ke dunia VR. Sebab kat sini kita ada banyak halangan. Kita ada law, isi minyak pun dah kena tunjuk IC. Belum lagi. Mungkin dekat sana kita tak perlu. Okey. Kita boleh gali minyak sendiri. Tapi masalah kita tak dapat minyak tu. Kita dapat dalam dunia tu je. Satu hari nanti, dunia itu akan jadi dunia yang sepenuhnya. Dunia ni adalah dunia yang kita hanya gunakan untuk berak, makan, hidup. Mungkin. Okey. Kita just macam bekerja kat sana tapi hidup kat sini. Duit pun akan dapat daripada sana dan duit tu akan masuk ke hidup kita sekarang. Bitcoin lah. Bitcoin. Itu future. Mana kita tahu kan? Macam cerita apa Ready Player One ada tu. Mana nak keluarkan. Saya tunggu je tu. Tolonglah tengok cerita Ready Player One. Dia buat asal daripada novel. Novel Novel. Ingatkan fiction punya tu. Tak tahu pula novel. Tapi sebenarnya VR ni pun start dengan pada tahun pada tahun dah 1935. Dia bermula dengan science fiction novel. Saya tak lahir lagi doktor. Ingat saya dah lahir. Kita punya dekan pun mungkin belum lahir. Bas yang tadi pun belum lahir rasanya. 35 Okey. Teruskan doktor. Okey, kita ke arah sejarah sikit. Sejarah sikit. Kita sambung sejarah sebelum kita baca komen. 1935 tadi dia daripada science fiction novel. Novel tu berkisarkan tentang seorang pemuda. Dia ni pakai kacamata dan kacamata ni dia perbuat daripada dari seorang profesor. Profesor ni bagi kacamata, dia boleh ke dunia lain menggunakan kacamata tu. So waktu tu imagination tentang VR tu dah ada, tapi kita tak tahu lagi. Term VR tu masih belum ada. Kemudian tahun 1938 ada seorang mamat ni nama dia Sir Charles. Dia keluarkan teori stereoscopic vision. Stereoscopic vision ni
Panjang. Kita ada masa lagi? Ada, tak apa. Kita boleh. Okay. Teruskan doktor. Kita macam mana kita nak dapatkan VR? Okay. Kita kena bagi mata, kedua-dua mata kita ni untuk nampak dua image yang sama tetapi sedikit berbeza. Kalau contohnya kita pergi tengok wayang 3 dimensi kan. Dululah kita akan dapat satu cermin mata, sebelah biru, sebelah merah. Okey. Okay. So yang merah, yang ada filem merah tu, dia akan block semua cahaya yang berwarna merah, dan biru dia akan block berwarna biru. So kita akan dapat image yang sama tetapi sedikit berbeza. Okay. Otak kita akan combine dua gambar ni dan kita akan nampak objek tu ada kedalaman. Dan kita nampak, contoh kita tengok cerita Avatar kan, Avatar boleh keluar daripada skrin. Okey. Sama juga dengan VR headset, dia ada dua mata tu, and then berbeza. Image yang disebut. Tapi tak adalah fully berbeza. Contoh motor satu, kereta satu. Tak boleh. Tak boleh. Mata kita berconfuse. Okay. Kemudian tadi kita dah dapat teori tu kan? Teori. Kemudian kita ada satu mamat ni, nama dia Hayton Molik. Dia ni buat satu macam booth kecil. Ada tempat duduk, dia macam tengah naik motor. Kepala dia dalam booth tu, tutup kain. Dia nampak jalan macam kita tengah naik motor. Okey. So itu pun permulaan virtual reality juga. Okey. Kemudian lepas tu kita mulalah dah ada tahun 1969 dia dah buat satu VR headset yang pertama. VR headset tu digantung kat ceiling. Okey. Dia just pergi. Dia panggil tu jendela ke dunia yang lain. Oh, alam gaib. Alam gaib, betul. Aku main terpus. Dia memang cakap macam gitu. Oh, Jendela ke alam gaib. Oh. Okey, nampak hantu ke tak? Tak tahu nampak apa dan tapi dia Doktor tak pernah pergi lah tengok. 1969. Oh, kan kita boleh possibility. Boleh ke sebenarnya? Ada nak cerita ni. Okey. Okay, lepas tu dia dah buat, military pun dah ada nak gunakan VR untuk latihan peperangan. Kemudian NASA dia ada hantar dia punya apa? Rover kau panggil. Rover. Lepas tu dia nak control ke Mars time tu. Okay. Dia nak control rover tu pakai VR. Tapi kat sini. Tapi disebabkan masa yang berlainan, dia tak berjaya, projek tu tak berjaya. Kemudian apa yang Sega mainan dia dah buka. Waktu tu dekat mall-mall dah. 1994 macam tu. Arcade tu. Dia dah buka arcade dah. Nintendo. Tu pada tahun 2000. Google pun start mula-mula 2007. Berapa 2000 berapa entah 7. Dia dah buat Google Street. Tapi 3 tahun selepas tu 2010 dia dah ada, kita boleh tengok dalam bentuk 360 darjah. Google Map satellite. Oh. Okay, lepas tu 2012 ada seorang mamat ni, dia startup company Oculus. Okay. Dia buat Oculus. VR headset. Kemudian tapi time tu mahal gila. Jual motor dapatlah VR headset. Tak, tu jual buah pinggang. Ada nak beli. Tak pakai kan? Okay, lepas tu lepas 2002 waktu tu apa tahun 2012. 2014 Mark Zuckerberg beli Oculus lah 2 juta. Beli Oculus, lepas tu dia buat Meta tu kan. Dia tukar nama terus pada Meta. Banyaklah kontroversi. Tapi memang kalau tengok lepas je Facebook beli Meta, Oculus tu. Lepas je wujudnya Meta ni, harga harga VR punya peranti ni turun. Mendadak and then kita tengok sangat mendadak. And kita tengok banyak company-company yang dah keluarkan VR headset, contohnya Pico, apa lagi? HTC, Vive. Tapi yang paling mahal Apple lah. Apple Vision Pro. Best doktor. Dah try? Saya dah nak cuba apply untuk beli. Grand ke apa? 16K je. 16K je. Tu kena jual 2 buah pinggang. Tapi mungkin sesuatu yang kita pun tak nak support je sangat. Betul. Tapi untuk research mungkin boleh dimaafkan. Kita cuba elakkan, contohnya macam Meta ni kita dah cuba elakkan. Cuma pasal Meta kan ada dulu hangat kejap metaverse. Doktor dah pernah masuk ke dalam metaverse? Kita dah ada account. Ada account. dah jadi apa kat situ tu? Sebenarnya kan. Dia kalau kita tengok, kita nak ke satu arah ni, memang akan ada banyak penghalang kalau kita tengok dia nak buat metaverse kan. Sekarang memang orang yang cakap, ni benda mengepek lah apa. Tapi orang yang buat tu, dia tahu apa dia buat.
Dia tahu apa objektif dia. Apa objektif dia. Okey, faham. Contohnya kalau dulu Facebook. Okey. Macam mana Encik Ashraf buka Facebook account? Orang buat kan. Orang buatkan. Ha, Kenapa nak buka? Dia macam ikut trend lah. Ke trend kan? Ha. Satu hari nanti dia orang ni akan buat sesuatu untuk jadikan benda ni trend. Dan pada waktu itu kita tak ada sebab kenapa kita tak buat account. Macam dulu Facebook, lepas tu Instagram. Semua orang buat. Lepas tu TikTok pula sekarang. Semua orang buat. Cik Ashraf tak nak buat TikTok. Tak nak buka TikTok. Tak Sekarang nak. Terpaksa sebab kena jaga untuk UMKS punya ni. Kalau tak buat dah. Betul. Lalu tak FYP UMKS? Taklah. Tak lalu Bayar tak? Tak bayar. Bayar sikit. Tak nak lah. Dia tak nak. Mubaziru ikhwanu syayatin. Channel tu dah cari. Okey doktor. Kita tengok dulu daripada JC Blue. Okey faham. So you guys guna VR untuk simulate eksperimen-eksperimen yang berbahaya in real life. I ingatkan UM ada offer course VR ni. Macam mana? Tak ada. Minta lah. Chancellor tolong buka. Tak, dia tanya kalau guna VR teknologi untuk simulate eksperimen-eksperimen yang berbahaya. Ada ke? Boleh. You nak buat apa sahaja boleh dalam VR. Okey. Lepas tu dia Contohnya ada orang tulis tu. Baca. Ada seorang lagi tu. kalau nak kahwin dalam VR sah tak doktor? Tu dia buat research ni. Dia kahwin kat VR sah. Cuma kat dia pun tak sah lah. Dia kahwin dengan siapa-siapa entah. Itulah takut tiba-tiba dalam VR dia nak kahwin. Kalau Tok Kadi dalam VR. Tok Kadi dalam VR. Doktor boleh jadi Tok Kadi? Possible. Possible kan? Possible. Kita boleh jadi apa sahaja kita nak. Okey. Nak jadi apa dalam dunia VR? Tak tahu tak. Jadi apa ya? Saya Jadi kucing okey. Macam tidur. Tak payah pergi kerja. Dah ke mana ni? tapi nak dapat duit macam mana? Dia ada tuan kaya lah. Ya, tuan kaya cari Bill Gates ke, Donald Trump ke kan. Datuk Vida pun dah okey. Ani Syakir lah. Tak, doktor dah cakap dangerous. I tu apa? Impossible. Impossible. E tu apa? Lama betul. Dia dah. E tu expensive. Expensive expensive. contohnya kalau kita tengok kenapa orang belajar medik ni mahal. Okey. Sebab alatan dia. Sebab dia waktu belajar tu dia nak kena cari ada mayat lah apa. Tak tahu ni bab medik tapi memang mahal lah barang. Contohnya dentistry. Nak kena beli, nak buat latihan kena ada segala benda tu, lepas pakai sekali buang, tak boleh pakai lagi dah. betul. Ataupun sterilize ke apa ke. Kalau syariah pergi kan macam mana pula? Ada. Ada. Macam mana tu? Dia nak cabut je. Allahu Akbar. Ada lah. Tak ada. Dia tak terlibat dalam hal ni. Tapi apa tadi? Expensive. Expensive. Kalau contohnya kita nak belajar satu mayat contohnya. Satu mayat ni 50 pelajar 50 lah pakai mayat ni. Tapi kita nak pelbagai kes yang susah contohnya. Contoh mayat tu jenis meninggal sebab heart attack. So kita tahu pasal heart attack je lah kan. Betul. Contohnya kalau you student dentist kan. Dentistry. Kemudian patient yang datang you nak training ni, you punya skill nak tengok okey ke tak, you nak bila keluar boleh kerja ke tak ni. Datang 50 orang 50 lagi berlubang. Okey. Dia nak kes yang rare sikit. Macam mana? So kita kena dalam VR kita boleh simulate-kan, kita boleh ada apa sahaja kebarangkalian yang kita mahu, boleh. Gigi dia memang atas semua tak ada, kita boleh buat. Itu gigi palsu je, senang. Pandai. Lepas tu contohlah doktor. Saya takut bila kita terlampau bergantung harap dengan VR ni, adakah dia menjadikan seseorang tu tidak mahir di dunia yang nyata sebab terlalu tertumpu pada VR. Macam doktor tengok sekarang kan, orang sekarang ni tertumpu pada AI, ChatGPT. So critical thinking dia tu dah tak ada dah. Dia terlalu mengharap pada ChatGPT. Berharap pada Tuhan. Betul lah, ChatGPT tu betul lah. Kita selalu berharap kat dia lah. Dah tak berfikir dah. Caption tak boleh buat lah. Can you help me to make caption? Tahu dah tadi. Kan? Act as a social macam tu. Bahaya kan? Bahaya. So kita jangan berharap pada teknologi. So VR tu macam mana doktor rasa? VR ni
Dia berharap macam mana tu? Contohlah tak kan mampu di dunia nyata bila kita terlalu berharap kepada VR, contoh dentistry kan, duduk main yang VR je semua. Lepas tu bila kat dunia nyata pegang pen pun dah pegang pen, pegang tools dia pun dah macam gigil-gigil lah. Faham. Kalau contoh kalau kita belajar kita ada teori, ada praktikal. So praktikal ni, okay, kita boleh gunakan VR untuk tingkatkan jadikan benda tu interesting. Kita belajar, contohnya kita belajar dentistry lagi. Gigi tu banyak, contohnya benda medik lah. Benda-benda yang kena hafal semua ni sangatlah bagi saya membosankan lah. Susah untuk hafal. Apa kata kita gunakan teknologi ini untuk jadikan dia lebih menarik. Contohnya you tengok tangan ni kan. You nampak dah, ini dia keluar kuku. Augmented reality contohnya. Dia keluar list nama. Ini adalah tulang ini, nama ini, kegunaan dia. Kita tengok benda lain. Kita dapat belajar dengan cara yang interesting. So, contohnya 50% kita gunakan dalam pembelajaran teori ni, kita gunakan teknologi ni untuk jadikan dia lebih menarik. Tapi praktikal tetaplah kita juga boleh training. Sementara kita ke arah praktikal tu, kita boleh train dulu. Contohnya orang memang ada yang macam gugup ke apa ke kan. Takut darah ke apa ke. Kita boleh gunakan teknologi ni untuk membantu kita. Tapi tetaplah kita kena gunakan praktikal punya medium untuk buat sesuatu tu, latihan. Saya setuju dengan doktor. Sebab kita dah sekarang ni abad 2020 dah. So takkan kita nak belajar macam zaman 1939 lagi. Kereta pun tak terbang lagi. Kereta dah terbang dah. Tapi Myvi je terbang. Banyak kan Myvi terbang kejap-kejap atas rumah orang, kejap-kejap dalam sawah. Kat Malaysia lah. Kereta polo tak lagi. Dua ke polo Cakap orang. Volkswagen tak lagi doktor. Belum lagi. Ke nak terbang dah. Okay, sebelum kita nak pergi peringkat akhir dah ni, doktor rasa VR ni ada masa depan yang akan masa depan yang cerah ke macam mana ke doktor rasa? Kalau saya bawa ke cerita yang Ready Player One tu, VR masa depan kita lah. Macam tu lah, kira macam VR akan menggantikan kita punya reality. Sebab kita kat dunia ni dah macam bosan lah, penat lah hidup je. Itu doktor je. Jadi lain juga, kita akan sekarang ni kalau tengok masalah depression, masalah-masalah yang kita ada ni, kita mungkin nak escape daripada dunia ni. Dunia kita cuba dapatkan boyfriend kat dunia nyata kan. Tapi tak dapat. Dapat yang biasa-biasa je. Nanti kita nak escape. Nak dapat macam apa? Prince Charles macam tu. Lari daripada kita punya reality. Itu kan tu panggil macam ada penyakit juga macam tu doktor. Okey, tapi memang betul. Jika kita gunakan benda ni secara berlebihan, dia akan dapat penyakit lah. Contoh macam cerita Ready Player One tu. Waktu tu tahun 1954 dalam cerita tu sendiri. Kita belum lagi ni, tapi dia dah ceritakan. 2054 lah, 19 apa. 2054 semua orang pakai VR. Makcik menari dalam VR. Kita keluar rumah ni tengok orang contohnya kan. Kita tengok orang tengah drive tapi tengah pakai VR je, tengah drive kat dunia lain. Mengajar, kita tengok lecturer di office sebelah pakai VR. Kenapa tengah sembang tengah buat meeting. Tak pun tengah join faculty meeting. So bolehlah aplikasikan VR tu dalam UM lah. Itulah. Itu ringan juga satu hari nanti lah. Satu hari nanti tu bila? Collaborator ke. Sebab sekarang pun tengah buat projek dengan UMKS. Dah settle lah. Kita dah virtualkan. Bila nak bagi laporan tu? Dah bagi dah. Tak, laporan extension. Extension itu bukan projek lah. Ya ke? Okay. Tak, kita orang nak tengok yang VR tu. Dah bagi dah. Ada link lah. Okay. Nanti kita tengok. Tak tengok lagi laporan. So kita dah virtualkan Dewan Tengku Chancellor. Tapi nak melawat kalau contohnya dekat Cambridge ke Oxford ke, dia ada dia visit universiti tu secara virtual reality. Tak perlu ke sana. Kita boleh tengok nak masuk library dia macam mana rupa. Tapi besar tu dia punya storage tu nak pakai. Kita teknologi kita maju kan. Wi-Fi UM laju. Itulah. Risau saya. So sebagai penutup lah kan, harapan doktor untuk teknologi VR ni. Okey. Harapan saya untuk teknologi ni spesifik kat universiti ni lah sebenarnya. Contohnya contohnya saya
punya bidang bayu perubatan. Saya Mm-mm. tahu VR, penggunaan VR dalam bayu perubatan sahaja. Okey. Tetapi perubatan pun sebab saya tak tahu fully. Okey. So saya harap kalau boleh kamera Tengok kamera. researcher ataupun pensyarah di bidang yang lain, contohnya sejarah ke, contohnya nak bawa kita ke mendalami hari kemerdekaan 1997. Okey. Kita boleh buat satu, contohnya lepas tu apa panggil? Apa? Psikologi apa? Psikologi test. Contohnya orang tu nak buat trauma, takut lipas. Okey. Nak bagi dia hilangkan rasa takut lipas Takut tu. lipas. Bagi mula lipas kecil, Hmm. lipas besar, lipas terbang. Lepas tu bukan lipas lah tu. Tu benda lain dah tu. So, Ada itulah lipas nak terbang cakap. tu. Saya tahu bidang saya sahaja. Sekiranya researcher yang lain ada terfikir macam mana, oh boleh tak projek I ni di-virtualkan, boleh contact saya. Link kat bawah. Link, Tak apa, nanti kita akan letak dekat ruangan komen Dr. Afiqah punya UM expert lah. Boleh tengok lah dia punya publication, dia punya grant, dia punya expertise kan. belum expert lagi lah, masih tengah bermula. Tengah bermula, dah expert lah tu. Cuma doktor pernah tengok tak cerita Kingsman? Tak tengok. Dia buat meeting, macam contoh kita dua, lepas tu dia pakai spek, ada lagi orang lain. Best kan sebenarnya tu. Best lah macam tu. Harap tengok nanti kan, macam satu hari nanti kan dekat UM, bolehlah kita buat, nak dapat duit mana? Kita buat contohnya semua orang ada avatar tersendiri. Jadi Vice Chancellor ada avatar dia dalam VR. Untuk dekan ada avatar dia. So nak jumpa, dia pakai je lah VR set. Contohnya Apple Vision Pro kan. Dia pakai tapi dalam dunia VR, Dekat muka UM dia tu tu. muka dia. Oh. Ataupun dia nak tukar macam lain pun boleh. Tak boleh lah, dia kena map. Tapi masalah kena mapping betul-betul lah. Macam saya tengok game FIFA kan. Kan nak buat satu player tu, dia panggil satu player, ambil 360 punya kamera pop untuk cater all the bodies. Boleh. Apa yang tak boleh? Memang boleh tapi sudut kekangan keuangan Tapi masa. contohnya lah, kita di sini macam gini. Awak di sana macam mana? Di sana kita nak ke macam gini? Kita nak lebih kan? Nak lebih tak reti bersyukur ni. Kita nak lebih. Kalau macam gini kat sini, takkanlah kat sana nak macam gini juga. Kita mungkin contohnya tak ada rambut. Sini kat sana mungkin kita boleh nak rambut lah. Rambut panjang. Ha. Rapunzel. Kita tak pernah bersyukur ya. Itulah. So untuk kata-kata akhir. Tadi dah kata-kata akhir dah. Tadi harapan. Oh ya ke? Ah. Tak beritahu lah. So macam nasihat lah kepada pelajar dengan pakar-pakar profesional, gunakanlah VR dengan sebaik mungkin. Takut ada orang guna VR untuk benda-benda yang tak elok. Kata-kata akhir. Contohlah kan tiba-tiba ada orang buat satu aplikasi untuk how to rob the bank. Kita tak nampak lagi benda ni kan. Tapi harapannya ialah. Tapi ni tadi kata-kata akhir. Saya nak bagi harapan balik. Harapan lagi. Okey. Harapan saya kita jangan menolak apa yang ada di hadapan. Nanti kita tahu VR ni, jangan cakap ni tak bagus, tak payah buat lah. Kita jangan, kita terima. Terima Kalau dulu. kita tolak, kita terus ke belakang. Okey. Kita kena target lah. Kita kena ikut, follow the flow lah. Follow the flow. Kalau kita follow the flow tapi kita tak usaha untuk dapatkan the flow tu, tak Kita ada dapat je. kebijaksanaan. Okey. Kita boleh follow tapi kita gunakan kebijaksanaan kita itu untuk menggunakan apa yang ada di hadapan untuk dapat apa yang kita nak. Kira menggunakan orang lah. Itu dah biasa. Aduh. So, itu je lah harapan doktor. Kontak lah saya. Saya memang sangat gembira kalau ada orang yang nak berkolaborasi. Sekarang saya tengah buat apa lain? Kita nak tolong para atlet. Atlet para. Paralimpik. Okey. Sukma. Okey, So dia nak berlatih. Macam nak, dia memang boleh berlatih tapi kita adakan satu aplikasi yang membantu dia untuk buat latihan dalam virtual reality. Oh, tapi dia berlari dengan betul lah. Contohlah Main dia pingpong berlari. lah contohnya. Main Berlari pingpong. belum lagi. Boleh je sebenarnya berlari. Pakailah treadmill. Entah. Boleh je. Semua boleh. Semua boleh. Main pingpong lah. Kira Iksan neraka pun boleh tau. Tengok macam mana nak rasa. Nak bertaubat ke tak. Kan kita ada Tesla suit. Tak habis lagi cerita. Tesla suit. Tesla suit ni dia macam Avengers Endgame. you rasa macam nak masuk seksen neraka tu kan. You boleh lah rasa kepanasan dalam tu. Baik. Keluar je daripada game tu taubat. Baik rasa beranak dulu doktor.
Negara jauh sangat tu. Boleh. Sebenarnya boleh. Semua boleh. Semua boleh. Macam Ready Player One kan ada suit dia. Yang boleh rasa apa semua tu kan. Yang buat tu boleh. Rasa dah lebih sejam ni. Okay. So, siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut pasal VR boleh contact dengan Dr. Afiqah. So sebelum saya tamatkan podcast untuk hari ini, mungkin kita boleh ucapkan tahniah lah pada Dr. Afiqah kerana telah mendapat penjawatan tetap di UM. Terima kasih. Researcher, lecturer, apa panggil? Pensyarah. Pensyarah kanan. Sebelum ni dia pensyarah kiri, haluan kiri dia. Sekarang dah masuk haluan kanan, dia kena baik sikit. So SSP ke? Tahu lah. Tak. Kita cerita lepas ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa